Masuk dua benda. Hari ni nak bincang dua benda. Electronegativity, ionization energy. Kalau kamu dah baca ataupun kalau kamu dah tengok video tu, kamu akan perasan 80% tu pasal size. Alright, kamu akan perasan dua ayat kat bawah je kita nak tengok. Alright, dua ayat kat bawah je kita nak tengok. Pasal electronegativity, kita nak mula dengan electronegativity terlebih dahulu. Okay, electronegativity. Ainah, apa sebenarnya electronegativity cerita? Ability untuk tarik elektron masuk dalam atom. Okay. Rasa-rasa lepas benda tu tarik elektron, dia jadi apa? Kalau dia tarik, kalau dia senang tarik dalam, kalau elektron senang tarik, maksudnya elektron negativity dia apa yang akan terhasil kalau dia tarik elektron? What will be formed? force of attraction, jarak daripada atomic elektron pada neutron. Yang tu explanation soalan saya simple je. Kalau saya tarik elektron, saya akan jadi apa? Anybody else? Afika? Kadang-kadang bila bunyi bising tu mungkin sebab port kamu tak cocok dengan elok ataupun sebab speaker dengan mic kamu terlalu dekat. Saya pun tak pasti. Kalau saya pandai IT, komputer saya tak teruk lah. Kan? Saya sedih. Masih sedih. Where we are? Ability to attract electron. So kat sini electronegativity cerita dia adalah keupayaan untuk tarik elektron. Dan apa yang akan terhasil lepas kita tarik elektron adalah an ion. So dengan kata lain, apa yang sebenarnya berlaku is this. Contoh yang saya bagi adalah Cl. Kalau saya tarik elektron, bermakna saya akan tambah elektron. Dan saya akan jadi Cl minus. Itu sebenarnya electronegativity. Cuma apa yang kita nak bincang kat sini adalah keupayaan dia. Okay, apa yang kita nak bincang kat sini adalah keupayaan dia. Kalau dia senang tarik elektron, kalau dia adalah senang, easy to attract electron. Okay, kalau dia senang untuk tarik elektron, bermakna electronegativity dia tinggi atau rendah? Tinggi. Alright, electronegativity dia tinggi. Hantar chapter ni saya paling menyampah nak apa? Sebab ionization energy dengan electronegativity tulisan dia panjang sangat. Tu aku paling menyampah. Dia senang je, tapi aku malas nak tulis. So, kalau dia adalah easy to attract electron, dia senang. Elektron senang masuk kat dia. Bermakna electronegativity dia tinggi, ability dia tinggi. Alright, ability dia tinggi. Kalau vice versa, alright, kalau dia susah nak tarik elektron, hard to attract electron. Okay, dia susah, elektron tak nak masuk kat dia. Bermakna electronegativity dia sangat rendah. Alright, bila kita kata electronegativity dia rendah, dia susah nak terima elektron. Alright, dia susah nak terima elektron. Dengan kata lain, benda ni susah nak jadi an ion. Alright, benda ni susah nak jadi an ion. Dia susah nak jadi negative charge. Itu maksud hard to attract electron. Okay, bila saya kata attract electron, sekali lagi, Cl tadi, kita tambah elektron, kita jadi Cl minus. Elektron kat luar ni datang dari mana? Datang dari orang lain lah. Alright, datang daripada orang lain, datang daripada mungkin diri dia sendiri, mungkin datang daripada orang lain. Okay, so you are accepting electron from somewhere else. Dan bila accept electron, konsep electronegativity. Saya malas nak lukis semua. Saya nak lukis nucleus dengan petala je. That is my nucleus yang pegang positive charge. Okay. Kalau elektron ni negative charge. Bila positive charge dengan elektron saya negative charge, dia patut akan ada daya tarikan. Dia kena ada daya tarikan. Betul? So kita akan wujud satu benda yang kita panggil force of attraction yang kita duk dengar tak berhenti ni. Dan obviously force of attraction kita sekarang adalah antara nucleus
dengan elektron yang duduk di luar, bukan dalam petala, yang duduk di luar. Kalau force of attraction saya kuat, kalau force of attraction teacher sekarang sangat kuat, bermakna elektron ni akan jadi easy to go in. Okay. Kalau elektron tu easy to go in, kita balik kepada sini. Easy to go in, easy to attract, electronegativity tinggi. Alright, electronegativity tinggi. So kat sini kita boleh ada satu lagi conclusion. Electronegativity tinggi adalah apabila force of attraction saya strong. Daya tarikan kita kena kuat, barulah nukleus tu berjaya tarik elektron yang duduk di luar tu masuk kat dia. Baru dia boleh terima elektron dan jadi negative charge. So nak tarik elektron, syarat pertama, saya kena ada ability untuk masukkan dia kat saya. Dengan kata lain, force of attraction saya kena kuat. Okay. So kat sini, saya ada dua. Kita masih bermain dengan size. Sebab tu saya cakap 80% benda yang kita nak cakap hari ni adalah benda yang kita dah bincang last week. Electronegativity akan highly affected by size. Dan untuk manusia yang dah tengok, saya ada size kecil, small size. Alright, small atomic size, saya ada big atomic size. Izzat, electronegativity siapa tinggi? Small size lagi tinggi. Alright, electronegativity small size akan stronger ataupun higher. Okay, vice versa. Kalau Izzat dah kata yang kecil tinggi, obviously yang besar akan jadi rendah. Okay, yang besar akan jadi rendah. Nak tanya siapa? Fatwa, sebab apa? Kita cerita yang ni je. Kenapa yang kecil tinggi? Yang kecil tinggi sebab force attraction dia strong. So So negativity dia akan jadi tinggi lah. Force of attraction dia strong, electronegativity dia tinggi. Sebab apa? Ada satu lagi point. Sebab dia Hafizah? Sebab jarak yang nukleus tu dengan dia punya outermost tu dekat. So Alright. Dia akan lagi mudah nak tarik elektron tu ke dalam. Thank you. Perkataan mudah nak tarik elektron. Before that, Fatwa cakap benda yang duduk tengah-tengah. Alright, Fatwa duduk cakap benda yang tengah-tengah. Point pertama dia adalah bila dia small size, alright, nukleus ataupun kita tulis lengkap sikit lah. Jarak distance from nucleus to outermost shell. Alright, petala yang paling luar tu is smaller, is closer. Alright, lebih tepat is closer. So, point pertama, jarak tu kecil. Bila size dia kecil, jarak daripada nucleus kepada outermost shell, jarak ni kecil. Bila jarak kecil, barulah betul apa yang Fatwa cakap. Force of attraction dia kuat. Alright, again force of attraction daya tarikan from nucleus to outermost shell. Okay, saya malah nak tulis. From nucleus to outermost shell sekarang daya tarikan dia tinggi. Baru dia akan jadi electron is easy, mudah. Hafizah kata perkataan mudah tadi. Electron is easy to attracted in. Okay. Ataupun electron is easy to go into the atom. Gunalah bahasa ayat apa pun sayang. Janji saya nak nampak dia senang masuk ke dalam atom. Electron is easy to go in to the atom. Baru jadi electronegativity tinggi. Alright. Okay. Kalau dia big size, vice versa of it, dia akan jadi terbalik. Kita malah nak bincang dah. Alright. Obviously kalau dia big size, jarak dia akan jauh. Bila jarak jauh, force of attraction ni jadi lemah. Bila force of attraction jadi lemah, bayangkan sekarang dalam petala sendiri pun, nukleus yang saya rasa kat sini, daya tarikan yang saya rasa kat sini dah lemah. Lepas tu orang kat luar ni nak masuk.
Orang kat luar ni tak ada kaitan. Alright, orang kat luar ni negative charge, dia positive charge tapi jauh gila. Dia nak masuk. Dia rasa tak positive charge dari nukleus tu? Dia rasa sikit-sikit lah. Dia rasa lemah. Alright, bila dia rasa lemah, macam kamu lah, kalau kamu duduk kat college boleh saligan lagi. Sekarang duduk rumah jauh lah kita kan. So saya nak kamu paksa masuk kelas saya tu memang terpaksa lah. So force of attraction kita sekarang makin lemah. Betul tak? So bila dia lemah, yang ni akan jadi susah nak masuk. Bila dia susah nak masuk, electronegativity dia jadi rendah sebab dia susah nak jadi anion. Okay? This entire thing adalah focus on the size. Electronegativity kamu 100% fokus pada size. Okay? Dan kita setuju kalau size dia kecil, electronegativity tinggi. Kalau size dia besar, electronegativity rendah. Ingat yang tu. Kalau size saya kecil, bermakna nukleus saya duduk dekat. Jarak nukleus saya dengan outermost tu dekat. Bila dekat, daya tarikan saya kuat. Elektron senang nak masuk. Fikir yang tu je. Alright, dia duduk di luar tu. Ingat, elektron yang saya nak masuk ni duduk kat luar sayang. Dia duduk kat luar ni. Alright, dia nak masuk, dia kena dekat dengan nukleus. Okay. So, kalau macam tu, case dia kalau macam tu, apa jadi bila going down a group? Sebab dua je kita belajar. Going down a group, going across a period. Dan kita dah belajar minggu lepas. Kita dah belajar minggu lepas. Syakira, going down a group, apa jadi pada size dia? Makin besar. Atomic size makin besar. Increase. Alright, benda ni kita dah belajar ya, bukan benda baru. Dan kalau atomic size dia increase, bermakna dia akan bergerak dari kecil ke makin besar. Sebelum saya sambung ke electronegativity, saya nak tanya kenapa size dia makin besar bila kita going down a group? Hanis, faktor apa yang kita bincang kalau going down a group dan size dia besar? Hanis? Shielding effect. Hanis kata shielding effect. Soalan saya macam sama, macam semalam. Kalau shielding effect, siapa kawan dia? Dini bawah live. Aswah? Number of shell. Number of shell. Alright. So kalau atomic size dia increase sebab shielding effect dia makin tinggi. Kenapa shielding effect dia makin tinggi? Sebab number of shell dia makin tinggi. Alright. Bila number of shell dia makin tinggi dan kita akan tahu force of attraction. Force of attraction akan jadi makin lemah. Force of attraction will be weaker. Dan kita sambung. So dia bukan benda baru. Semua ni adalah benda sama dan kita dah setuju tadi electronegativity akan tinggi bila size dia kecil. Electro akan tinggi. Tak boleh tulis pendek, saya pun tak faham. Tinggi. Okay. So kalau size kecil, electronegativity tinggi. Tapi sekarang size saya makin besar bila go down a group. So electronegativity saya, kita tahu electronegativity kita akan jadi makin rendah. Okay. Kenapa electronegativity kita rendah? Sebab yang ni, force of attraction is weaker. Bila force of attraction is weaker, electron is harder to go in to the atom. Dan yang kita belajar baru hari ni, yang ni je. So jangan duk bagi tahu kat saya, teacher, chapter ni banyak benda kena hafal. Tak ada weh. Chapter ni, benda yang paling penting kamu kena tahu, atomic size. Bila masa nak guna shielding effect, bila masa nak guna effective nuclear charge. Effective nuclear charge, kawan dia siapa? Shielding effect, kawan dia siapa? Alright? Dan apa jadi lepas tu? Yang tu je kamu kena tahu. Bila force of attraction lemah, elektron duduk kat luar susah nak masuk, electronegativity lower. Question? Senang. Dan semua point ni, ada dalam nota kamu kan? Semua point ni, point ni, semua adalah dalam atomic size. Dan yang kita tambah for today hanya adalah bila force of attraction dia lemah.
Therefore, it has a weaker ability to attract electron to itself. Electronegativity decrease. Daya tarikan lemah, daya tarikan kita tak kuat, bermakna kita susah nak tarik orang lain. So electronegativity decrease lah. So daya tarikan saya kuat tak? Okay, tak apa, tak payah jawab, nanti saya sedih. Okay. Betul tak? Nanti saya sedih. Teacher nak jawapan betul ke teacher nak jawapan teacher seronok? Okay, so that is your electronegativity, and what I'm trying to show you over here, they are not new thing. Alright, they are not new thing. Cuma saya rasa kamu kena faham satu je, apa tu electronegativity. Kalau kamu boleh faham apa tu electronegativity, ability to attract electron, kamu akan senang. Okay, force of attraction kuat, ability saya kuat. Force of attraction saya lemah, saya susah nak tarik elektron. Yang tu je. So bila kamu going across a period, alright, bila kamu going across a period, Syamilah, what happen when you go across a period? What happened to the atomic size? Atomic size decrease. Atomic size decrease. Dan bila atomic size decrease kat sini, bermakna size saya akan bergerak daripada besar ke kecil. Dan bila size saya bergerak daripada besar ke kecil, alright, atomic size decrease. Faktor apa yang kita akan bincang kat sini? Faktor apa yang kita akan bincang kat sini? Atira? Effective nuclear charge. Atira kata kita akan bincang effective nuclear charge. So soalan saya, Atira, effective nuclear charge increase or decrease? Decrease. Naik atau turun? Increase. Increase. Alright, naik ya. Effective nuclear charge increase. Size pun makin kecil, nucleus pun duduk makin dekat. So, daya tarikan makin kuat. Bila effective nuclear charge increase, so kita akan tahu automatically force of attraction increase. Semua yang saya bagi kat sini keyword sahaja. Ayat penuh dia adalah seperti yang ada dalam buku. Okay? Dan Zulaika, bila force of attraction saya increase sebab effective nuclear charge saya increase, saya tertinggal satu benda. Apa yang akan affect effective nuclear charge? Number proton. Number of proton. Alright, number of proton increase. Okay, yang ni sepatutnya duduk di atas sekali sebelum effective nuclear charge. Number of proton kena increase, barulah effective nuclear charge increase. Okay, Muaz, lepas number of proton increase, effective nuclear charge increase, force of attraction increase. So, ability to attract electron to itself stronger. Ability to attract electron increase or decrease? Increase. Increase. Alright, daya tarikan kita akan makin kuat sebab, ability saya untuk tarik elektron akan kuat sebab force of attraction saya makin kuat. Daya tarikan saya kuat. So, last but not least, sebab tu electronegativity, when you go across a period, electronegativity increase. Reason dia hanya satu, sebab size saya makin kecil. Dalam exam, pantang dia adalah, bila saya ajar kat sini pun, saya akan insist atomic electronegativity affected by size. So, kita duk cerita benda ni. Bila dalam exam, hang jangan lompat terus weh. Atomic size decrease. Therefore, electronegativity increase. Jangan buat macam tu. Jangan lompat terus. Flow dia adalah seperti yang kita bagi tahu, kamu kena explain dulu kenapa kamu kata size dia kecil. So, ikut apa yang kita belajar, pop, ayat last ni je kita cerita untuk electronegativity. So, dengan kata lain, exam akan suka keluar electronegativity dengan ionization energy. Sebab kalau dia keluar dua-dua ni, dia boleh tanya size sekali. Tapi kalau dia tanya size, dia jawapan markah dia sikit lah, kurang 2 lah. Alright, sebab kamu takkan explain electronegativity kat situ. Question? Alright, tak ada question. So, explanation untuk electronegativity when you go across a period, perlu ke saya bagi? Ada je kan? When you go across a period, so kita sambung dengan number of proton increases. Okay, adalah. Saya malas nak bagi. Adalah. So, cerita pasal size, lepas tu kamu ada ability to attract electron increase, so electronegativity increase. Cuma yang pasti kena cerita pasal size dulu. Lepas tu baru cerita pasal electronegativity. Okay. Malah nak bagi dah. Question? So far?
Boleh? Senang? Sebab saya dah buat banyak soalan hari ni. Soalan tutorial kamu pun banyak. Question? Kalau tak ada question, sebelum saya masuk ionization energy, sekali lagi, your electronegativity will be highly affected by atomic size. Alright? So, conclusion dia adalah, kalau size dia kecil, atomic size kecil, alright, electronegativity dia tinggi. Electronegativity dia tinggi. Kalau size dia besar, electronegativity dia rendah. Okay? Yang tu adalah conclusion dia. Dan semua orang kena ingat yang ni. Reason, cerita kenapa size dia kecil, kenapa size dia besar. Okay ke? Alright, setakat ni boleh? Saya pergi laju sangat? Alright, tak ada respon, fine. Okay. Alright, next yang kita nak masuk. Apa beza electronegativity dengan ionization energy? Dini? Dini? Putri? Electronegativity dia cerita pasal elektron. Ionization energy dia cerita pasal remove electron. Perkataan Ability to remove electron. remove Ability. electron. Okay. Perkataan pertama yang Putri cakap betul, remove electron. Electronegativity kita cerita pasal accept electron. Alright, dan kita nak jadi anion. So Putri kata kat sini adalah pasal remove electron. So soalan saya, kalau kita remove electron, what is being formed? Nurin? Nurin kata cation. Kita buang elektron, so kita akan hasilkan positive charge. Lepas kita hasil positive charge, okay, soalan saya, yang ni yang paling ketara ya, kalau electronegativity tadi cerita pasal ability, keupayaan kita tarik elektron. Ionization energy cerita pasal energy. Okay, dia akan cerita pasal tenaga. Saya bagi contoh yang sangat senang. Kalau benda tu senang nak berlaku. Senang berlaku. Kalau benda tu senang berlaku, kita perlu tenaga yang banyak atau tenaga yang sikit? Aina kata sikit. Right? Kalau benda yang kamu belajar sekarang, kalau kimia hanya belajar 1 tambah 1, senang. So kamu pun guna tenaga yang sikit. Okay? Kalau benda tu susah nak berlaku. Kalau benda tu is very hard for the thing to happen, then tenaga adalah banyak. Sebab kamu kena usaha untuk dapatkan benda tu. Okay? Ni adalah konsep tenaga. Kalau benda tu senang untuk berlaku, tenaga dia sikit. Kalau benda tu untuk susah berlaku, tenaga dia banyak. Ni bukan konsep ionization lagi. Ni konsep tenaga. Okay? And what happen bila dia adalah ionization energy dan cerita pasal remove electron. Okay? Ionization energy dalam silibus kamu hanya perlu hafal definition untuk first ionization energy. Apa maksud first ionization energy? Minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous unipositive cation. First and foremost, apa tu unipositive cation? Semua orang tahu cation tu positive charge. Unipositive, positive 1. Kenapa positive 1? Kalau saya guna unknown, saya Y. Y saya buang 1 elektron. Lepas saya buang 1 elektron, saya hanya akan jadi positive 1. Sebab teacher hanya buang 1 elektron. Sayang dalam exam 1 ni jangan tulis tau. Ni saya tunjuk je. Rupanya bukan boleh. Alright.
So, apa yang terbalik dengan electronegativity tadi? Satu, formation of cation. Kita buang elektron. Okay. Dan yang paling ketara, electronegativity cerita pasal ability. Kat sini, selain daripada ability, kita nak tengok energy. Okay, kita nak tengok energy. So, sama macam tadi, size. Okay, saya ada small atomic size. Saya ada big, small atomic size, Miss Wong. Saya ada small atomic size. Saya ada big atomic size. So, kita nak tengok apa jadi pada ionization energy dia. Okay. Fika? Afika pilih. Afika nak bincang pasal small ke big? Saya tak dengar. Yang small. Okay, Afika kata dia nak bincang pasal small. So, apa point pertama yang Afika nak bagi kat saya? Dia small, so? Bila small, force attraction dia ada pada nukleus ke outermost electron kuat, stronger. Alright. So, point pertama, force of attraction daripada Afika, force of attraction from nucleus to outermost shell. So, outermost electron lah. To outermost electron strong. Saya ada positive charge duduk kat sini. Saya ada positive charge duduk kat nucleus. Saya ada elektron yang duduk paling luar kat sini. Sama macam sebelum ni, kat sini. Between them, saya ada force of attraction. Dan force of attraction kat sini mesti adalah kuat. Very strong sebab size dia kecil. Dan bila dia tarik kuat, bear that in mind, ionization energy is about energy used to remove electron. Dan sekarang teacher tengah cerita kita nak buang elektron tu sayang. Kita nak buang elektron tu. So, next kita sambung. Kalau daya tarikan saya sekarang tengah kuat, Hanis, rasa-rasa elektron ni susah nak keluar atau senang nak keluar? Susah. Hanis kata the outermost electron, alright, this electron is hard to remove. Alright, Hanis kata susah nak keluar sebab apa? Nukleus dengan dia dekat. Bila nukleus dengan dia dekat, dia akan ditarik dengan kuat lah. Alright, bila dia tarik dengan kuat, Han nak lepas susah lah. Macam kalau saya dengan kamu still duduk kat college lah. Daya tarikan kita kuat sebab kita duduk dalam college. Kamu tak datang kelas, saya boleh pergi kat bilik kamu, ligan kamu. Alright, so macam tu lah. So kamu susah nak ponteng kelas saya. Okay. So the outermost electron is now very hard to remove. Bila elektron sangat susah nak keluar, kamu nak buang elektron tu tapi susah gila nak buang. Next, Izzat, banyak tak tenaga yang kamu nak guna? Banyak. So more energy needed to remove the electron. Dan bila more energy is needed to remove the electron, last but not least, okay, Atira, bila a lot of energy is needed to remove the electron, what happened to your ionization energy? Tinggi. Ionization energy will be very high. Nampak? Okay. 10 saat digest sikit. Okay. Electronegativity tadi, kita tak cerita langsung pasal tenaga. Dia senang nak masuk, electronegativity tinggi. Dia susah nak masuk, electronegativity rendah. Kita tak cerita pasal tenaga tau. Alright, kita cerita dia senang atau dia susah. Kat sini, kita lebih 2 step. Selain daripada kata dia susah atau senang, kita akan masuk pada energy. Alright, sebab kalau benda tu senang berlaku, energy dia kurang. Kalau benda tu susah nak berlaku, energy dia tinggi. Alright, dia terbalik tau dengan ability. Dia terbalik dengan ability. Alright. So, benda ni sekarang susah. So, more energy needed, ionization energy is very high. Benda ni susah sebab atomic size dia sangat kecil. Alright.
Nampak? Okay. So ingat, ionization energy, keyword adalah energy used to remove electron. Energy used to remove electron. In the other words, kalau force of attraction adalah strong, elektron akan dipegang dengan kuat, susah nak keluar, susah nak larikan diri. Bila susah nak larikan diri, kamu perlukan tenaga yang banyak untuk larikan diri. Okay? So IE akan jadi sangat tinggi. Alright? Baik adalah keadaan kita sekarang. Alright? Macam saya tak boleh nak ligan kamu lah. Okay? Sedih. Hang sonok je, saya je lah sedih. Saya tak ada nak ligan siapa-siapa pun. Tapi saya menyampah lah kalau ada budak yang lupa nak buat UPS, alasan sebab saya tak nampak mesej kat WhatsApp. Hang pegang phone tu tiap-tiap hari, tau. Kalau phone tu adalah waterproof, cukup-cukup, hang masuk mandi pun hang pegang phone. Lepas tu hang bagi alasan hang tak nampak mesej kat WhatsApp. Lempang kamu. Apa benda sekarang? Big atomic size. Alright, saya tak boleh nak ligan lah. So bila big atomic size, you have your outermost electron. Kita panggil yang ni outermost electron. So elektron yang duduk paling luar sekarang is very far from the nucleus. Far from nucleus. Alright. Bila dia far from nucleus, duduk jauh-jauh macam ni, daya tarikan lemah. Macam kita lah, sayang weh. Ada yang duduk sebelah rumah ke? Ada yang duduk kat Penang? Ada yang duduk banyak lepas? Hanis duduk mana Hanis? Juru. Jelutong. Juru. Duduk juru. Tak boleh, sekarang bridge ada block, susah nak pergi. Force of attraction akan jadi lemah lah. Alright, lemah jugalah kita kan Hanis. Ada jambatan yang sangat panjang tu. So force of attraction lemah, bila force of attraction lemah, elektron ni easy to go out. Alright, easy to go out, easy to remove, macam apalah. Force of attraction lemah, apa nak pointing ke aku, senang je. Force of attraction lemah kat sini, bila force of attraction lemah, less energy needed. Alright, tenaga yang diperlukan sangat sedikit sebab benda tu senang nak keluar. Okay, sebelum kita move on kepada down a group and so on, saya rasa benda yang paling penting adalah kamu kena faham apa tu electronegativity, apa tu ionization energy. Satu, cerita pasal senang atau susah nak berlaku. Satu lagi, cerita pasal tenaga yang diperlukan untuk benda tu berlaku. Okay, dua ni yang penting. Dan of course, electronegativity cerita terima elektron, ionization energy cerita pasal kita buang elektron. Okay, yang itulah yang paling ketara. So, kita setuju sekarang kalau saiz kecil IE tinggi, and what happen kalau down a group? Alright, what happen kalau down a group sama macam tadi? Yusof, going down a group, what happened to the atomic size? Increase. Atomic size increase when you go down a group. So everybody know that when you're going down the group, the size become bigger. When the size become bigger kat sini, Zulaika, what is the factor affecting it? Number of shell. Number of shell. Dan kalau number of shell, bermakna kita akan bincang guna apa, Aswa? Shielding effect. Shielding effect tinggi atau rendah? Tinggi. Shielding effect akan jadi tinggi. Muas, kalau shielding effect tinggi, apa jadi pada force of attraction? Force of attraction decrease. Force of attraction akan decrease. Kalau force of attraction decrease, Muas, bila force of attraction decrease, apa jadi outermost electron easy atau easy or hard to remove? Easy to remove. Easy to remove. Bila easy to remove, last but not least, IE ataupun tak nak, still tak nak IE terus. Still nak cerita pasal tenaga dulu. Less energy needed. Alright, sebab dia easy nak remove, baru cerita pasal IE. Okay, baru cerita pasal IE, therefore IE is lower sebab tenaga yang diperlukan sikit. Okay, boleh? Sama macam sebelum. Bahagian depan masih adalah saiz, bahagian belakang sahaja kita cerita pasal IE. So jangan datang bagi tahu kat saya, teacher banyak benda nak hafal, banyak benda nak tulis. Aku ketuk kepala hampa sampai penyek. Tak. Okay. Nak tunjuk. Nota
kamu pun ada, kat saya pun ada. Kalau dia adalah this. So this is the thing yang saya ada kat YouTube. So benda ni lah yang kita akan guna. Alright, ayat-ayat ni lah yang kita akan guna. Cuma saya nak insist kat sini adalah benda yang kita nak guna kat depan, benda yang kita bincang kat depan adalah semua cerita pasal size. Belakang hanya tambah 2 ayat. Kalau less energy, ionization energy decrease. Okay, that is going down a group. Kalau going across a period, sama. Atas ni semua cerita dalam size. Okay, kita hanya tambah 2. Kalau more energy, ionization energy increase. That's it. Okay, that's it. Semua tu adalah cerita pasal size. Ada masalah ke? Boleh? Kata ayat-ayat ni ada dalam nota kamu. Ayat-ayat ni ada dalam nota kamu. Okay, guna je ayat-ayat yang sama. Kita tak perlu ubah apa-apa, tak perlu cerita banyak. Okay. Saya malas nak cerita banyak sebab saya rasa kamu boring tu nanti. Question? No? Okay. Kalau no, conclusion untuk ionization energy akan jadi terbalik dengan your electronegativity. Ionization energy again adalah cerita pasal energy needed to remove electron. Okay. Energy needed to remove electron. Kawan baik, sangat-sangat baik adalah atomic size. Alright, kawan sangat-sangat baik dia adalah atomic size. So ada 2. Kalau atomic size dia adalah small, ionization energy dia akan jadi sangat high. Okay, IE akan jadi sangat tinggi. Kalau atomic size dia adalah big, IE akan jadi sangat rendah. Okay, IE akan jadi sangat low. Reason? Semua pasal size. Go and study about size, then you'll be very good. So ramai budak akan rasa menyampah nak belajar 6.2. Saya tak tahulah, saya rasa 6.2 adalah tempat paling senang nak score. Sebab apa? Sebab dia sejarah sayang. Dia macam sejarah. Benda tu takkan ubah. When you go down the group, size increase. Hang belajar bila pun going down a group, size akan increase. Hang bila going across a period, size dia kecil. Going across a period berapa pun, size dia akan kecil. Benda tu takkan ubah. Kalau dia same group, mesti cerita pasal shielding effect. Kalau dia adalah same period, mesti cerita pasal effective nuclear charge. Shielding effect, kawan dia number of shell. Effective nuclear charge, kawan dia number of proton. Benda tu takkan ubah, benda tu fakta. Dan kamu hanya bawa fakta tu, masuk ke electronegativity, masuk ke ionization energy. So benda yang kamu kena faham adalah apa tu ionization energy dan juga apa itu sebenarnya electronegativity. Okay, and you should be good. Jangan rasa dia benda yang susah. 6.2 tu dalam panjang-panjang banyak tu, kita sebenarnya cerita 3 benda je. Atomic size, electronegativity, ionization energy. Habis. Alright. Dan dia mesti akan keluar exam. Dia mesti akan keluar exam. Okay. Soalan? Soalan sebelum kita bincang soalan tutur, buat ke soalan tutur? Kita nak bincang soalan tutur, nak masuk soalan tutur dulu ke nak masuk anomalous behavior terus? Nak habiskan bincang, lepas tu baru buat soalan ke nak macam mana? Decide. Habis bincang. Bila kata habis bincang, yang lain? Habis bincang. Okay, kita habis bincang dulu, baru kita buat soalan tutur. Kalau macam tu, kita nak masuk anomalous behavior. Yang ni yang kita nak tengok sikit sebenarnya. Okay, apa itu anomalous behavior? Alright, apa itu anomalous? Anomalous adalah benda yang lain daripada lain, benda yang bukan biasa. Alright. Kalau ikut biasa, we know that going across a period, alright, ionization energy kalau adalah across a period, your atomic size is smaller. Reason? Sebab number of proton higher.
Bila number of proton higher, effective nuclear charge higher. Bila effective nuclear charge higher, force of attraction, yang ni ada dalam nota kamu, from nucleus to outermost shell, to outermost electron, stronger. Alright. So bila dia kuat, kita tahu more energy ataupun outermost electron is harder to remove. Bila susah nak remove, more energy needed. Alright, more energy needed. Bila more energy needed, kita tahu IE kita akan jadi very high. So, bila across a period, kita sepatutnya tahu bila across a period. Alright, when you're going across a period, ni period 3 saya. Dalam YouTube saya bincang period 2. So, kat sini kita bincang period 3. So, going across this period 3, ionization energy dia tak patut macam ni. Ionization energy dia patut sodium naik ke magnesium, naik ke aluminium, naik lagi silikon, naik. Dia patut naik je. Tapi kita ada isu kat sini kalau kamu perasan, ionization energy kita drop. Alright, kesian gila. Kenapa drop? Patutnya, kalau ikutkan patutnya, aluminium patut lagi tinggi daripada magnesium. Kenapa aluminium jadi rendah? Kenapa magnesium jadi tinggi? Mana boleh macam tu kalau ikut apa yang kita belajar. Sebab tu dia jadi anomalous. Alright? Dan jangan risau kalau kamu nak tanya teacher, banyak ke anomalous yang nak hafal? Tak ada. Kita belajar anomalous 2 je kalau kamu tanya saya 2 je. Period 2 dengan period 3 dan kita hanya belajar 2 tempat je. Kita hanya akan belajar magnesium, aluminium, phosphorus, sulfur dan juga period 2 nanti kita tengok. Okay? Benda yang sama, reason yang sama. So kita tengok dulu magnesium, aluminium. Okay, kita tengok dulu magnesium, aluminium. Kenapa jadi macam ni? First and foremost, I need one thing. Magnesium, I need SPDF notation, magnesium 12. Aluminium, I need aluminium SPDF notation, aluminium 13, magnesium 12. Minta maaf, simpan jarak sikit sebab saya nak lukis, simpan jarak sikit ya. Sebab kita nak orbital diagram juga. Okay. Di ni, saya nak magnesium SPDF notation. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Thank you. Aluminium di ni sama. Sekejap. Satu S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Thank you. Alright, dan saya nak orbital diagram untuk valence electron sahaja. Tak perlu lukis semua, saya hanya nak orbital diagram untuk valence electron sahaja. Okay. Hanis, valence electron untuk magnesium siapa? Ataupun berapa? 3S2 tu. Thank you. Alright. Aluminium, is that valence electron untuk aluminium? 3P1. Izzat kata 3P1. Kawan lain? Dengan 3S2. Oh, dia tak habis cakap lagi. Dan 3S2 hang sajalah kan? Okay, bagus. Alright, dia perasan lah dia salah tu. So, valence electron adalah 3S2 dan juga 3S2 and 3P1 dalam aluminium dan magnesium. Okay, so saya nak orbital diagram dia. Untuk aluminium, orbital diagram untuk 3S like this. Okay, untuk 3S aluminium, this, 3P, single. Perfect. Okay, dan kita tengah cerita pasal ionization energy.
kita tengah cerita pasal ionization energy, bermakna kita tengah cerita pasal remove electron. Okay. Soalan saya next. Dini je kesian kat Dini. Syakira, dalam magnesium, elektron mana yang kita nak buang? Sorry? Sekejap, okay. Electron valence. Electron valence. So saya ada dua, yang atas, yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Yang atas tak boleh? Yang atas boleh tak Syakira? Tak boleh. Tak boleh. Sayang, mana-mana pun boleh sebab dua elektron ni sekarang tak ada beza. Dia orang duduk dalam 3s, tenaga yang sama. Buang mana-mana pun boleh. Tapi standard kalau kamu ingat bila kita cerita pasal nak remove elektron dalam chapter 5, dalam chapter 5.2 hujung-hujung tu, kita ada cerita pasal nak form cation. Kita akan sentiasa buang daripada N yang paling tinggi. Alright, N yang paling tinggi saya sekarang N sama dengan 3. So saya akan buang 1 elektron dalam ni. Dan Syakira kata nak buang yang duduk bawah. Okay, buang yang duduk bawah. Kat sini, untuk aluminium, Yusof, 3s2 dengan 3p1. Kita buang elektron yang mana? 3p1. So ni elektron yang kita akan buang. Okay. So apa yang kita nak fikir sekarang adalah kita dah nampak dah magnesium and aluminium, IE untuk magnesium higher, IE untuk aluminium lower. The problem over here is why? Kenapa aluminium jadi rendah? Padahal aluminium kalau ikut apa yang kita berlaku across the period, aluminium patut tinggi. Kenapa tiba-tiba dia jatuh dan dia rendah? Okay, yang tu yang kita nak bincang. Reason dia sebab jarak dengan nukleus. Kita fikir macam ni ada show electronic configuration. So ni adalah petala kamu. Ni petala pertama kamu. Alright, ni petala pertama kamu, ni petala kedua kamu. Dalam petala kedua kamu ada 2s, lepas tu baru sampai 2p. Ni petala ketiga kamu. Alright, kamu ada 3s. Kat sini pun sama, aluminium petala pertama kamu adalah 1s. Kamu ada petala kedua. Dalam petala kedua kamu ada 2s, lepas tu 2p. Dalam petala ketiga, kamu ada 3s, lepas tu 3p. Nukleus duduk sini. Nukleus duduk sini. Betul? Alright. Fikir logik. Kalau saya nak buang elektron, saya ada 3s2 daripada nukleus, saya ada 3p1. 3p1 daripada nukleus. Antara magnesium dengan aluminium, elektron yang kamu nak buang, yang mana dipegang lebih kuat oleh nukleusnya? Anybody? Magnesium. Alright. Syamila kata magnesium. This electron is having ataupun experience stronger force of attraction. Okay. Dia akan ada daya tarikan yang lebih tinggi. Kenapa daya tarikan dia lebih tinggi? Sebab kalau kamu tengok jarak dia dengan nukleus, saya tak ada habis dah color. Tak ada color lain ke kita? Mari kita tengok color lain. Kuning. So, jarak dia daripada nukleus sampai kat dia adalah lebih dekat berbanding jarak aluminium nak sampai kat 3p. Nampak? So, bila jarak lebih dekat, dia akan jadi stronger force of attraction. Dan obviously, kalau dia stronger, bermakna elektron ini akan ada weaker force of attraction. Kalau weak dengan strong, kita tengah cerita buang elektron. Strong force of attraction berbanding weak force of attraction. Mana satu senang nak keluar? Anybody? Selain daripada Yusof? Yang duduk buka mic, Yusof, Mila. Alright, kalau saya tak panggil nama lah. Yang lain tu macam biasalah. Putri? Saya ada strong dengan saya ada weak. Siapa lebih senang untuk keluar? Weak. Alright. Weak yang ni will be easier to remove. Dan kalau dia adalah easier
easier to remove. Kita dah cerita dah, kalau dia easier to remove bermakna less energy needed. Sebab senang nak buang. Bila dia senang nak buang and less energy needed. Zulaikha, apa jadi pada ionization energy untuk aluminium? Decrease. Decrease. Okay. Alright. Thank you. So, setakat ni. Sebelum saya bagi conclusion setakat ni. Okay. That is the reason why bila magnesium dengan aluminium, aluminium tiba-tiba lebih rendah daripada magnesium. Alright? Because the electron is further, the electron that you want to remove is further away from the nucleus. Therefore, you are having a weaker force of attraction. When it's a weaker force of attraction, daya tarikan kamu lemah. It's easier to remove, less energy needed, i.e. lower. So the main keyword over here, the main keyword over here, because 3S ataupun lebih tepat, tak muat nak pergi kat tempat lain. Okay. Kamu tulis kat kertas kamu lah. Because electron from 3s orbital in magnesium is closer to the nucleus compared to the electron in 3p orbital in aluminium. Itu poin pertama. Cerita jarak. Lepas cerita jarak, cerita apa? Cerita standard. Kalau jarak dia sekarang adalah dekat, so kamu akan cerita benda yang sama bila is closer to the nucleus. Cerita balik benda yang sama, force of attraction from nucleus to electron in 3s orbital is stronger. Alright, force of attraction from nucleus to the electron in the 3s orbital is stronger. Bila force of attraction dia kuat, same old story yang kita ada tadi. Bila daya tarikan dia kuat, the electron in 3s orbital is hard to remove. Dan sambung. Bila electron is hard to remove, ceritalah pasal energy. Energy banyak atau energy sikit. And then kamu cerita pasal IE, apa jadi pada ionization energy, tinggi atau rendah. Nampak? Keyword dia, distant. Closer to the nucleus. 3p orbital, far from the nucleus. Okay? Setakat ni. Okay tak okay? Senang? Alright, sebab tu kita kata dia pelik sebab dia tak ikut apa yang sepatutnya, dia jatuh tiba-tiba. Dan apa yang kita buat sekarang, kita kena explain kenapa dia jatuh. Kenapa ionization energy ni jatuh. Okay, satu lagi yang kita nak tengok adalah antara phosphorus dengan sulfur. Satu lagi yang kita nak tengok antara phosphorus dengan sulfur. Dan kenapa kita nak tengok dua-dua? Obviously, sebab reason dia berbeza. Okay, same thing, saya nak phosphorus 15 SPDF notation. Saya nak sulfur 16 SPDF notation. Dan juga valence electron untuk orbital diagramnya. Phosphorus 15, sulfur 16.
Kalau saya duk tanya volunteer nak jawab, saya rasa sampai tahun depan kelas ni tak habis. So tak payahlah. Kita tak payah tanya volunteer. Kita macam biasa kita pilih orang. Pak Wah, phosphorus. Ya. Phosphorus 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Saya nak tanya Fatwa juga, valence elektron siapa? Valence elektron dia 3S dengan 3P. Thank you. Alright. Next. Zat? Zat pun antara orang yang takkan buka mic kalau saya tak panggil. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Thank you. Alright. Valence elektron dia siapa Zat? 3S2 dengan 3P4. Thank you. That is the valence electron. So give me 1 minute to draw the orbital diagram. So kamu ada orbital diagram untuk 3S. Kamu ada orbital diagram untuk 3P. So everybody should have drawn it. Untuk 3P dia adalah 1, 1, 1. Alright. Muaz, kenapa kita letak macam ni dalam 3P? Berpandukan Hans rule. Berpandukan Hans rule. Thank you. So over here I have my 3S. Alright. Muaz sebelum ni banyak cakap sikit. Tapi bila dah announce, oh kita balik 4 hari bulan. Hampa bye-bye dah. Hampa bye-bye dah. Okay. So over here that is your SPDF notation dan juga orbital diagram untuk valence electron. Saya minta orbital diagram untuk valence electron supaya kamu nampak dengan jelas. Sama, kita nak cerita pasal ionization energy sayang. So bila kita cerita pasal ionization energy, we are still talking about the same old thing, remove electron. Alright? Ataupun lebih tepat, energy to remove electron. So if you look at it, kalau ikutkan phosphorus dengan sulfur, kalau ikut apa yang kamu belajar, sulfur patut lebih tinggi. Tapi look like it, bila kita buat eksperimen, kita perasan sulfur rendah. So kita keluar kat sini, sulfur lower ionization energy, phosphorus higher ionization energy. Back to the question, why? Okay, so kita tentukan dulu elektron apa yang kita nak buang. Putri, kalau dalam phosphorus, elektron mana yang teacher nak buang? 3P. 3P, semua yang duduk dalam 3P, Putri? Yang hujung tu. Paling hujung tu, kalau teacher ambil yang tengah? Boleh? Good. Kita boleh ambil mana-mana daripada 3P. Diorang sama ya, badak iman diorang sama. Okay lah, tak apa, kita ambil yang hujung supaya anda tak pening. Alright, Hafizah, dalam sulfur 3S dan 3P, elektron mana yang teacher akan buang? 3P. 3P, yang mana? Yang hujung sekali. Yang hujung sekali? Tak. Yang ada pair tu. Yang ada pair. Good, yang ada pair. Mana-mana satu daripada yang ada pair. Okay, so same thing, same old story. Kita nak tahu kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah. Okay, kat sini kenapa kita bincang? Adakah dia cerita pasal jarak? Atira, rasa-rasa boleh tak kita guna reason tadi? Reason tadi kita cerita pasal distance. Boleh tak cerita pasal distance balik? Tak boleh. Kenapa tak boleh, Tira? Sebab dia punya kedudukan tu. Tadi saya bagi tips ya. Tadi kita cerita pasal jarak. Sebab 3S closer to the nucleus compare dengan 3P. So, kat sini soalan saya senang je. Boleh tak kita bincang guna reason jarak? Tira rasa? 50-50. Boleh dengan tak boleh je? Tak. Tak boleh. Tira kata tak boleh. Dini, kenapa? Number of shell dia sama. Number of shell dia sama. Tadi number of shell sama. Tadi dua-dua duduk kat 3. 3S, 3P.
Lebih tepat, bukan number of shell. Apa yang sama? Jarak. Jarak dia sama. So kita tak boleh guna. Kenapa jarak dia sama? Afika? Sebab elektron tu duduk kat 3p. Dua elektron duduk kat 3p. Dua elektron yang teacher nak buang ni adalah elektron that we want to remove. Alright, ni adalah elektron yang kita nak buang tu kan, kita nak remove elektron. So ni adalah elektron yang kita nak remove. Dan dua elektron yang kita remove tu, yang kita nak remove tu, dua-dua duduk kat 3p. Dan bila dua-dua duduk kat 3p, kita tengok sikit yang cara saya bincang tadi, jarak dia akan jadi lebih kurang sama lah. Jarak dia akan jadi lebih kurang sama. Ni nukleus. Ni nukleus. Alright, nukleus duduk sini. So ni petala pertama. Ni petala pertama. Petala kedua. Petala kedua. Ni petala ketiga saya. Ni petala ketiga teacher. Petala ketiga 3s settled. Elektron yang saya nak buang duduk kat 3p. So jarak dia daripada nukleus lebih kurang sama. Dan bila jarak lebih kurang sama, kita tak boleh nak cakap dah siapa dekat, siapa jauh. Sebab tu kita bincang balik yang ni. Bila kita tak boleh guna jarak, benda ni benda baru. So saya bagi tahu lah. Kita akan guna satu term ataupun satu benda yang dia akan bagi extra stability. Ada siapa-siapa nak bagi tahu extra stability tu apa? Apa extra stability yang kita ada? Aina? Half p orbital. Half p orbital. Thank you. Extra stability yang saya bagi sekarang general lah. Yang saya bagi sekarang general. Extra stability of half filled p orbital. Alright, tak kisahlah 2p ke, 3p ke, 5p ke, 6p ke, 10p, tak kisah. Janji p orbital. Extra stability of half filled p orbital. Apa maksud extra stability of half filled p orbital? Extra stability, benda tu adalah lebih stabil berbanding orang lain. Berbanding orang biasa. Tu maksud extra stability. Half filled p orbital. Everybody know that a standard p orbital adalah 3 kotak. Alright, a standard p orbital adalah 3 kotak. Dan kalau dia penuh adalah 6. Kalau dia penuh adalah 6. Dan nama pun half filled. Half filled dia bermakna 3. And this is what we call half filled p orbital. Alright, this is what we call half filled p orbital. Dia isi separuh. Sebelum kamu pening, soalan saya. Adakah ini half filled? Ya. Ya. Muas? Partial fill orbital. Muas kata partially filled orbital. Fatwa kata ya kah? Ya. Dah, okay. Yang ni salah. Muas kata partially filled. It's not even partially filled, Muas. Dia tak obey Hans rule. Benda ni tak wujud. Bila saya kata half filled p orbital, dia kena obey semua rules and principle yang kita belajar. Bukan P adalah 6 penuh, so P 3. Dan 3 tu ikut aku lah nak susun macam mana. Tak ya. 3 tu kena susun ikut seperti mana yang dia patut disusun. Okay. Saya bagi tahu siap-siap. Bila kamu susun elektron, kamu tak kisah kat mana. Janji susun elektron, dia kena obey Afbau, dia kena obey Hans, dia kena obey Pauli. Alright. Tak kisah Han duduk kat mana pun. Alright. So yang ni bukan saya bagi tahu siap-siap. Sebelum Han tanya, sebelum Han nak merapu kat aku bagi tahu siap-siap yang ni bukan. So half filled p orbital look like this. Okay. Dan sekarang 3p saya kita tengok balik kepada phosphorus. Phosphorus saya pegang 3p half filled p orbital. Sulfur saya pegang 3p4 which is not half filled. Dan kalau yang ni kita panggil half filled. So yang ni like Muaz cakap, selain daripada half filled, kita akan panggil partially filled. Partially filled means separa penuh. Dia bukan separuh, tapi dia separa. Alright, dia partially filled. Dia isi, tapi dia bukan separuh. Dia lebih atau kurang. Okay? Question so far?
Dan explanation dia. Alright, dan explanation dia. Sama, kita masih cerita pasal remove electron. The electron is removed from half filled, sebab kita tengah cerita period 3, so it's removed from a half filled 3p orbital in phosphorus. Okay. While electron in sulfur is removed from partially filled 3p orbital. Teacher tulis ya 3p sebab kita tengah cerita pasal period 3. So satu, half filled p orbital dalam phosphorus, sulfur partially filled 3p orbital. Alright, so sebab tu tadi saya cakap saya bagi yang general je. So lepas tu, statement yang paling penting, half filled 3p orbital in phosphorus having extra, perkataan extra wajib, extra stability dan partially filled 3p orbital in sulfur. Perkataan extra wajib ya, sebab semua tu sebenarnya stabil. So apa yang menyebabkan dia lain adalah dia lebih stabil. Alright, so perkataan extra wajib. Okay, half filled 3p orbital in phosphorus having extra stability dan partially filled 3p orbital in S. Dan logically, sayang, bila dia adalah having extra stability, alright, dia lebih stabil dan kamu nak buang elektron yang duduk kat tempat stabil tu, aku dah tenteram duduk dalam ni, hang nak remove aku. Alright, so banyak tak tenaga yang ataupun susah tak nak remove dia? Susah atau senang nak remove dia? Kita tengok siapa buka mic. Tak ada orang. Aku cakap dah, tak ada orang. Tak ada orang, tak ada orang. Aswah? Aswah? Susah atau senang nak remove? Dia left terus. Bye-bye. Apika? Susah dah. Aku stress tu. Hampa dengar aku cakap 2 jam, apa tak boring ke? Hampa tak rasa nak bercakap ke? Alright, dia susah nak remove. Therefore, is harder to remove electron from phosphorus. Okay? Sebab reason yang kita dah cakap tadi, having extra stability of the 3p orbital. Bila it's harder to remove electron, bila dia adalah harder to remove electron, more or less energy needed? More. Good. More. More energy needed. Alright, more energy needed to remove that electron in half-filled 3p orbital. Dan bila more energy needed, straight away, ionization energy in phosphorus is higher. Okay, nampak? 2 reason yang berbeza. Satu, kita cerita pasal jarak. Yang kedua, kita cerita pasal extra stability of the half-filled 3p orbital dan juga a partially filled 3p orbital. 2 ni benda baru lah. Alright, 2 ni benda baru. Okay, yang ni kita akan jumpa lagi kot dalam chapter depan kalau tak silap saya. Okay, boleh? Dan bila saya kata macam ni, tadi saya bagi general. Tadi saya bagi general sahaja. Extra stability of half-filled p orbital. Benda ni apply untuk, benda ni apply untuk 2p, benda ni apply untuk 3p, benda ni apply untuk 4p. Alright, 10p pun sama. Kita tak belajar sampai 10p sayang, jangan risau. Okay,
Ni pun max dah. 4P tu, kalau dia keluar 4P tu pun sebab apa tak jawab soalan aku, sebab tu saya tanya 4P. Macam tu lah. Okay. Setakat Dia ni, memang ada p orbital je. apa dia? Dia memang ada p orbital je. Okay, good question. Adakah dia hanya apply untuk p orbital? Tak. Siapa lagi yang boleh hafid rasa-rasa? D orbital. Thank you. D orbital pun boleh. Alright, D orbital pun boleh. Tak ada space dah. D orbital pun boleh jadi hafid. So D orbital hafid akan jadi like this. Benda ni kamu akan belajar tahun depan, second year dalam chapter yang sama. Tapi dalam tahun depan kita akan ada satu benda, kita ada D orbital selain daripada hafid P orbital tadi. D orbital pun akan ada extra stability bila dia adalah hafid. Same reason. Good question. Adakah dia hanya apply untuk P orbital? Since kamu tanya, so saya jawab tak. Dia apply untuk D orbital juga. Okay. Alright. Okay. Tak ada orang nak tanya apa lagi? Saya suka soalan. Kalau tak, saya rasa shock sendiri aja. Lepas tu budak saya mesej, teacher saya lupa UPS malam. Nasib baik budak tu duduk kat Kelantan. Kalau budak tu duduk Penang, aku rasa aku pergi rumah dia dah semalam. Tahu? Aku nak tengok kat phone dia, hang baca tak mesej aku pukul berapa tu? Orang ajar betul. Lepas ni soalan ataupun notis memo apa-apa saya nak letak kat Google Classroom ke, saya nak letak apa, betul pun kena submit kat saya. Teacher, I have read this. Tiap-tiap kali. Kurang ajar betul. Duk bagi alasan tak nampak teacher. Teacher bagi tahu lah. Aku lagi nak angin. Okay. Alright. Question? Boleh? Tak ada. Dan period 2 kita ada benda yang sama. Period 2 kita ada benda yang sama. Tapi yang ni saya dah bincang kat YouTube. So saya just bagi conclusion je lah. Beryllium dengan boron akan sama macam aluminium dan magnesium dan aluminium. So reason dia akan cerita pasal distance. Reason dia akan cerita pasal distance from nucleus. Okay, explanation tulis sendirilah. Untuk nitrogen dan oksigen, dia akan sama macam phosphorus dan sulfur dalam period 3. Kalau tadi kita akan cerita pasal extra stability of half-filled 3p orbital. Sebab dia adalah period 3, kat sini dia akan cerita pasal half-filled 2p orbital. Alright, sebab dia duduk dalam period 2. Saya ajar macam ni sebab saya tak nak kamu nampak benda ni dua yang berbeza. Saya nak kamu nampak benda ni sama. Alright, benda ni exactly the same. Kamu hanya ubah satu sayang. Kalau tadi aluminium dengan magnesium, elektron yang dibuang duduk dalam 3s dan juga elektron yang dibuang duduk dalam 3p. So kat sini, elektron yang buang duduk kat 2s, elektron yang dibuang duduk kat 2p. Itu je yang saya nak tunjuk. Alright, jangan nampak benda ni berbeza sangat. Sayang, dia beza kat n je. Dia beza, ayat semua sama. Bila hang tulis 2p, hang jadikan dia 3p. Tu je. Ayat dia sama. Okay. Saya tak suka budak saya nampak buku saya tebal ni, so nota yang saya kena katam banyak ni. Tak ada. Padahal mungkin separuh daripada benda tu adalah contoh tapi guna reason yang sama. Alright. So tak payah duk nampak benda yang berbeza sangat. Okay. Dalam silibus kamu memang akan keluar period 2 dengan period 3 je. Tak payah risau pasal period 4 dan ke bawah. Okay. Question? Question? Alright. Kalau tak ada, we take 1 minute break, 2 minute break. Okay. 2 minit je tau, lepas tu balik. Ini kalau bagi break tak patah balik lah. Dan kita akan masuk soalan tutorial. Izzat terus bangun, korang ajar betul. Bangun. Pi lah minum air ke, pi toilet ke. 2 jam pun duk dengar aku bebe. Go.
Semua dah ada? Saya kagum dengan orang yang sanggup tukar-tukar background kat belakang tu. Satu-satunya benda yang aku malas nak belajar yang tu lah. Alright, ada dah? Hanis? Aina ada dah? Alright. Okay. Hafizah tu ada ke tak ada? Hafizah punya background adalah my dream background. I mean my dream life. If only saya tak payah tengok apa. And tak payah kerja tapi ada duit. Cetak lah kan. Saya rasa dia tak ada lagi. Tak apa, kita start dulu. Alright, soalan tutorial kat sini. Saya tak akan bincang semua. Saya akan bincang yang kamu perlu berfikir je. Kalau soalan macam dua ni, soalan dua ni saya memang tak nak bincang lah. Define electronegativity, hang salin nota je kan. Discuss the variation of electronegativity of element across period 2 in the periodic table. Sama je. Sebab dia tak bagi elemen apa-apa pun, kamu hanya cerita pasal period 2. Untuk yang ni pun sama, electronegativity down a group. Go down a group, kamu tahu dah apa jadi pada electronegativity tadi. Semua kamu salin nota saja. So tak ada contoh, saya tak nak bincang lah. Okay, kita nak tengok soalan 3. Okay, soalan yang dia ada bagi contoh. Yang kamu kena compare sekarang. Alright, saya ada aluminium, saya ada sodium, saya ada noble gases. So let's see soalan B terlebih dahulu. Define first ionization energy. Oh, by the way, alang-alang dia ada cerita kat sini. Tahu tak beza first ionization energy dengan second ionization energy? Saya bagi example ya. First ionization energy, contoh yang paling senang. Dia berlaku X, kita buang satu elektron, so dia jadi X positive, like this. That is your first ionization energy. Second ionization energy sebenarnya adalah, sayang, IE adalah ionization energy ya. Saya guna dalam mengajar aja. Kamu jangan guna. Okay. So kat sini second ionization adalah elektron kedua yang kamu buang. Bukan buang 2 elektron. Second, yang kedua. So elektron kedua yang kamu buang adalah daripada X positif tadi. Kamu dah buang 1. So yang ni adalah elektron kedua yang kamu buang. So kita masih buang 1 elektron tau. Kita masih buang 1. Okay. So kat sini, X berapa positif? 2 positif. Aswa kata 2 positif. Thank you. So first IE adalah elektron pertama yang saya buang. Second IE adalah elektron kedua yang saya buang. So yang ni pertama, yang ni kedua. Dia buang daripada pertama tadi. So kalau saya ada third IE, katakan kalau saya ada third IE, saya buang dari siapa? 2 positif. Saya buang daripada 2 positif dan soalan saya kat sini. Saya nak buang berapa elektron? 1. Mantap je lah. Alright, 1. So dia dapat X3 positif. Okay, alright, tak apa. Sebab kelas kamu tak ramai, so saya boleh tunggu. Kelas saya yang lain 20 orang, 22 orang tu, nama banyak boleh panggil. Kelas apa orang je. So, that is what we mean by first, second, third. Jangan risau, first, second dia mungkin boleh keluar. Tapi kalau dia minta definition, kita hanya belajar first sahaja. So, jangan risau kalau dalam nota kamu tak ada second. Okay, sebab dalam syllabus kamu first sahaja. Tapi kalau tak silap saya ada letak. Okay. So that is your first ionization energy settled. Explain why first ionization energy of aluminium is larger than sodium. Alright, so first IE untuk aluminium sekarang lebih besar daripada sodium. Okay, kenapa? So yang saya nak compare sekarang adalah aluminium, yang saya nak compare adalah sodium. Okay, so macam mana kita start? How do we start this? What do you think? SPDF annotation. PDF. Same thing, SPDF. Alright. Very same thing adalah SPDF. Semua dah pandai. Aluminium SPDF 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay. Dan kita dah tahu first IE ataupun ionization energy means remove electron.
Alright, energy needed to remove electron. So before you start sayang, tentukan elektron mana yang kamu buang. So elektron mana yang kamu buang? Electron. Untuk sodium, kita buang dari mana? 3S1. 3S1. Okay. Untuk aluminium? 3P1. P1. Good. So tentukan yang tu dulu. Sebelum kamu mula apa-apa, tentukan yang tu dulu. Elektron yang kita buang adalah daripada 3P1. Elektron yang kita buang adalah daripada 3S1. Tulis yang tu dulu. Okay, conteng je. Dalam exam kamu pun conteng je. So sekarang dia dah bagi tahu dah. IE untuk aluminium adalah tinggi, IE untuk sodium adalah rendah. Kamu kena explain kenapa. Rasa-rasa sebab apa? Rasa-rasa sebab apa? Betul lah dia, shielding effect. Shielding effect. Atomic size. Shielding effect dia siapa yang jawab shielding effect tadi before that? Shielding effect dia sama N sama dengan 3, N sama dengan 3. N dia sama banyak. Okay. So kita akan cerita pasal atomic size. Bear that in mind. Ionization energy, electronegativity, semua cerita pasal size. Alright. Obviously, size untuk aluminium bila IE dia tinggi, kita fikir logik dari situ je. Kalau IE dia tinggi, bermakna dia susah nak buang elektron. Susah nak remove elektron. Alright, sebab tu dia perlu tenaga yang tinggi. Energi yang diperlukan tinggi. Kenapa dia susah nak buang elektron? Sebab attraction dia mestilah kuat. Attraction dia mesti kuat. Baru dia akan susah nak buang. Bila attraction dia kuat, mesti sebabkan size dia kecil. Bila size dia kecil, attraction akan kuat. Bila attraction kuat, dia akan jadi susah nak buang elektron. Sebab tu IE dia tinggi. Alright. Dan kat sini, bila kita nak cerita size sayang, kita still nak balik kepada cerita size. Alright. Size kat sini, kita nak cerita guna faktor mana? Yusof kata effective nuclear charge. Kenapa Yusof? Saya tanya kenapa? Kenapa effective nuclear charge? Effective nuclear charge betul. Macam mana kamu tahu kamu kena bincang guna effective nuclear charge? Same period. Same? Muas? Same period. Sebab Same diorang period. same period. Thank you. Sebab tu kamu mula dengan SPDF notation. Diorang adalah same period and sama. Bila diorang adalah same period, kita akan bincang effective nuclear charge. So start from there. Simple. Aluminium and sodium are in the same period. Okay, benda pertama. Next, bila kamu dah bagi tahu same period, but aluminium has higher proton number. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau same period kita nak cerita pasal effective nuclear charge. Effective nuclear charge macam Yusof cakap tadi, kawan dia adalah proton number. But aluminium has higher proton number than sodium. Compare dua tu. Okay? Balik kepada same story. Higher proton number. Apa jadi? Saya bersangka baik adalah budak saya tengah menjawab tu, sebab tu dia tak ada tangan nak buka mic. But aluminium has higher proton number than sodium, therefore force of attraction from nucleus, saya sangka baik je, kamu je, from nucleus to outermost electron. Alright, from outermost electron is very strong in aluminium. Okay, the force of attraction strong. So effective, jangan tinggal kawan, orang yang paling penting. Effective nuclear charge in aluminium is stronger.
Alright, bila effective nuclear charge is stronger, kita nak cerita remove electron. Outermost electron is harder to remove. Bila dia harder to remove, more energy required. Therefore, ionization energy of aluminium is higher. Okay, benda yang sama sayang, benda yang sama. Ya. Yeah. Yang untuk effective nuclear charge tu tak payah bagi tahu effective nuclear charge untuk sodium berapa, untuk aluminium berapa. Tak kira pun tak apa. Habis kira lagi bagus. Alright? Tak kira pun tak apa. Sebab bila kamu dah bagi tahu dia orang same. Kenapa saya kata dalam jawapan saya, dalam bentuk jawapan saya, tak kira pun tak apa sebab kamu dah bagi tahu dia same period. Bila dia same period, bermakna number of inner shell dia sama. Alright? Tapi kamu juga bagi tahu dia higher proton dalam aluminium dan Na. So kita dah tahu dah effective nuclear charge dia lagi tinggi. Of course, kalau Aina rasa nak kira, kamu kira lah. Cezar, effective nuclear charge untuk aluminium, effective nuclear charge untuk sodium. Lagi senang. Alright? Kalau kamu kira, jujur kalau kamu ada kira dan duduk dalam jawapan kamu, kamu tak tulis yang ni pun tak apa. Alright? Sebab kamu tak payah tulis dah, kamu dah bagi tahu dah effective nuclear charge dia tinggi. So apa jadi lepas tu? Alright? Okay? So boleh kira, boleh tak kira. Kira lagi bagus lah. Kira lagi bagus lah. Lagilah tepat jawapan kamu. Okay? Alright. Question? Ingat ya. Jangan kelang kabut. Jangan rasa tak tahu nak buat apa. Soalan tanya je IE, ionization energy. Soalan tanya je electronegativity. Dalam otak kamu benda pertama, size. Size dia kecil ke besar? Alright, tak payah fikir benda lain. Daripada size, fikir size. Okay, saya nak tahu dia kecil ke besar. Saya kena tahu dia same group atau same period. SPDF notation. Itu je. Alright? Jangan tertipu dengan bahasa Inggeris soalan tu. Jumpa je perkataan tu, kamu tahu dah dia sebenarnya size. Kalau size, saya kena cari dia same group atau same period. Tu je. Kalau same group, cerita pasal apa. Kalau same period, cerita pasal apa. Habis. Alright? Sebab soalan benda ni senang. Tapi budak rasa susah. Sebab dia rasa macam, apalah ayat dia banyak-banyak sangat. Tak tahu nak mula. Senang je. Alright. Okay, next. Saya ada C. Compare the first ionization energy for the noble gases. Okay. First and foremost. Tahu tak apa tu noble gases? Ada yang tangguh? Ada yang buat dek kat aku macam biasa? Alright. Muaz, noble gases, group berapa? Izzat, group berapa? Group 17. Group 17. Izzat kata group 17. Muaz? Saya tak tahu bahasa Melayu dia apa, tapi saya rasa gas apa? Gas ID. Saya tak ingat. Noble gas, saya ingat noble gas je. Nurin, group berapa? Group 18. Group 18. Thank you. Dan sebelum saya masuk lebih, group 18 bermakna berapa valence elektron, Hafizah? 8 valence elektron. Alright, 8 valence elektron. Soalan next saya, Syakira, kalau 8 valence elektron, rasa-rasa noble gas kamu stabil atau tak stabil? Tak stabil. Set. Oh, set. Okay. Kawan-kawan kamu duk bagi jawapan kat skrin. Alright. Kepala Najwa nak jatuh dah duk ngangguk tu. Stabil. Stabil. Okay, yang ni jawapan kawan kamu tak boleh bagi tahu kenapa. Kenapa stabil, Syakira? Lapan valence elektron stabil. Ya, dia stabil. Why? Anybody?
from the class? Octet. Octet. I love that word. Thank you. Octet. Benda ni sangat stabil sebab dia octet. Alright, bila dia octet, dia akan duduk dalam keadaan NS2 and P6. Dia penuh. Alright, kalau tak nampak lagi, saya akan lukis. S orbital, NS kamu akan penuh dan NP kamu akan penuh dengan 8. Okay, dengan 6. So dia adalah octet, dia sangat stabil. Dan kalau dia sangat stabil, sayang, saya dah guna perkataan sangat stabil. Rasa-rasa susah atau senang nak buang elektron tu? Susah. Bukan. Bukan jadi susah. Alright, dia akan jadi sangat susah. Alright, hard to remove electron. Good. Dan bila dia kata ionization energy for the noble gases, semua tu adalah group 18. Going down the noble gases, size. Apa jadi pada size when you are going down a group? Dini? Okay. Increase. Size daripada kecil akan jadi sangat besar. Dia dari awal tu dia dah susah dah. Dia dah memang susah nak remove electron. Okay. Tapi size dia tetap increase when you're going down group 18. So saya mula dengan orang atas, saya ada helium kat atas. Bawah sekali. Apa benda group 18 kamu? Tak ingat. Saya tahu helium je. Oh, bawah tu last. Tak tahu siapa. Biar. So kamu ada helium kat sini. Kita compare 2-3 lah. Argon, krypton betul tak? Adalah bawah-bawah tu. So helium, size dia kecil. Krypton besar sikit. Fikir logik. IE siapa lagi tinggi? IE siapa paling tinggi dalam ni? Helium. IE helium akan jadi paling tinggi. Reason? Sebab dia sangat stabil. Dia octet dan size dia sangat kecil. Bila size dia sangat kecil, force of attraction dia sangat tinggi. Okay? Bila force of attraction dia sangat tinggi kat sini, the electron will be very hard to remove from the helium. When it's very hard to remove from the helium, your ionization energy will be very high. Okay? The first ionization energy for the noble gases at the top of the group will be extremely high. And obviously, when you are going down the group, the size increases. When the size increases, obviously, ionization energy will decrease. Okay? Alright. So, keyword dia, ataupun jawapan dia, nak tulis macam mana? Jawapan dia, kita masih adalah going down the group. Ataupun, okay. Going down group 18 of noble gases. Alright. Still adalah going down group 18 of noble gases. When going down the group, what happened to, apa yang kita nak bincang? Apa point kedua yang saya nak tulis kat sini? Fatwa? Number of shell. Number of shell increase or decrease? Increase. Number of shell akan increase going down the group. Okay. Next, Zulaika, what happened? Shielding effect increase. Shielding effect increases. Alright. Dan bila shielding effect increases, Aina? Force of attraction from the atomic electron akan decrease. Force of attraction from nucleus to outermost electron. Electron decreases sebab size dia makin besar. Dan bila force of attraction dia decreases, what happens next? Apika? Less energy needed. Sebelum less energy needed? Electron easier to remove. Apa jadi pada size?
Oh, size akan bigger. Atomic size will be bigger. Increase when going down the group. So when the atomic size increase when you go down a group, tadi Afika tak sabar nak jawab, so Afika sambung jawab. So, Bila atomic size increase, lepas tu electron easy to remove. outermost electron, bukan electron dalam tu electron banyak gila. Banyak gila, inner electron tak remove tau. Yang kita remove outermost je. Outermost electron is easier to remove. Very good. Less energy needed. Less energy needed. Therefore, ionization energy decrease. ionization energy decrease when going down group 18. Okay. Dan valence electron semua yang saya tanya tadi tu tak guna pun, saya saja je. Octet kita akan guna dalam chapter depan nanti, chapter 7 nanti. Okay, jangan risau, kita akan guna. Macam saya cakap, you all boleh ignore je saya selain daripada kalau kita nak cerita pasal size. IE ke electro ke, kita nak cerita satu je, size. Dan dalam size saya hanya perlu tahu the same group atau same period. Habis? Alright, habis? Yang tu je. Okay. Alright, boleh move on. Kalau tak boleh move on, bagi tahu. Alright. Next, soalan ni. Dia bagi unknown. TUVW. Dia bagi proton number. Soalan minta, following question based on the information, explain and arrange atomic radius, ionization energy, which element is in it. Okay, in the ascending order. Soalan pertama, teacher. Ascending order means what? Aswa? Dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Ascending order means increasing. Alright? Ascending order means increasing. Descending order means decreasing. Alright, jangan tertipu lah, perkataan yang senang aja. Okay, so what would be my step? What would be your step 1? SPDF notation. SPDF notation, yes. Dan Hanis, saya nak SPDF notation untuk T. 1S2, 2S2, 2P4. Alright. You, saya nak Yusof. S2 P6. 1S2, 2S2, 2P6. Thank you. Saya nak yang ketiga, V. Saya nak Zulaika. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Thank you. Last but not least, Hafizah. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Thank you. Okay. Sebelum tu, macam biasa, saya nak period group block untuk setiap satu. Alright. Hanis? Period 2, block P, Block P. group 16.
Thank you. Alright, next. Yes, betul. Next, Dini, you? Period 2. Tak dengar. Tak dengar. P block. P block. Group. Group 18. Group berapa? 18. Thank you. Group 18. Dah tahu. Alright. Shakira? Period 3. Period 3. S block. S block. Group 1. Group 1. Thank you. And W, last but not least, saya sendiri, Miss Wong, jawab. Jangan asyik budak je jawab. P block. Group 13. Saya budak ingatkan saya tak pandai, so saya jawab lah. Okay, kat sini. First and foremost, soalan pertama yang teacher nak jawab adalah Roman 3. Which element is inert? Anybody want to try? U. Yusof kata U. Semua setuju? Alright, since semua setuju. Izzat, kenapa U? U paling stable. Paling stable. Ada kaitan dengan soalan noble gas tadi. Sebab dia group 18. Sebab dia group 18. Alright, a bit of tips sini sayang. Inert gas. Inert ataupun noble gas tadi, kita juga panggil dia sebagai inert gas. Alright. Noble gas tadi kita juga panggil dia sebagai inert gas. Inert gas maksudnya dia sangat stabil, dia tak nak kawan dengan orang lain pun. Dia duduk sendiri-sendiri dia je. Saya boleh survive dengan diri I sendiri. So dia macam kebal. Inert tu macam kebal. Alright, saya tak buat apa dengan orang lain, saya duduk dengan saya je. So that is your group 18, so jawapan kat sini U. Soalan, kita balik pada soalan pertama kita. Atomic radius. Saya nak kecil ke besar of atomic radius. So saya nak ascending order. Ascending of atomic radius. Dan kawan kamu dah bagi tahu, ascending means kita akan bergerak dari kecil ke besar. Atomic radius, saiz siapa paling kecil? Who want to try? U. U. Yusof kata U paling kecil. Alright. Yusof kata U paling kecil sebab apa? Sebab dia period 2. Number proton dia tinggi. Dan number of proton dia tinggi sebab dia group 18. Okay, kat sini soalan yang lebih kurang sama kita bincang semalam. Saya ada period 2, period 2. Saya ada period 3, period 3. So kita tahu period 2 mesti lebih kecil. T dengan U size dia mesti lebih kecil sebab dia hanya ada 2 petala. Rumah dia ada 2 tingkat je weh. Rumah dia mesti paling kecil. Antara T dengan U, siapa lagi kecil? Lagi kecil adalah group 18 sebab diorang adalah same period. Period 2. Dan bila dia adalah period 2, kamu akan lalu group 16, lepas tu baru sampai group 18. You go across a period, size adalah daripada besar ke kecil. So group 18 akan ada size yang lebih kecil berbanding dengan T. Alright, next. V dengan W, siapa lebih kecil? W. Good. W. Sambung dengan V yang paling besar sebab dia group 1 untuk period 3. Dia ada 3 petala dan dia duduk group 1. Size dia memang paling besar lah. Okay. Next. Saya nak arrange juga, tapi sekarang ni saya nak arrange ascending of ionization energy.
Sama, ascending ionization energy daripada ionization energy kecil ke besar. So fikir balik sayang, ionization energy, alright, adalah energy used to remove electron. Okay, kalau size dia kecil, size small. Kalau size small, soalan saya, senang atau susah nak remove electron? Susah. Susah. Ini kata susah. Susah nak remove electron. Okay. Bila saiz dia kecil dan dia susah nak remove electron, bermakna tenaga yang kita guna adalah high energy needed. Alright, high energy needed. So soalan saya, increasing order of IE, ionization energy yang paling rendah adalah pada U atau V? V. Dia terbalik dengan size. Dia terbalik dengan size. Kalau kamu nampak, size small, high energy. So dia adalah terbalik dan kita akan susun daripada V kepada W, kepada T, kepada U. Okay. Soalan? Explanation saya tak bagi sebab saya nak kamu hantar tutorial ni, so saya akan tengok nanti. Tulis betul-betul, tulis penuh-penuh. Okay. Alright, next. Yang ni. First IE dengan second IE yang kita bincang tadi. First IE dengan second IE. Apa maksud first IE? Apa maksud second IE of magnesium? Write the chemical equation. So Roman 1 kamu, chemical equation untuk first IE adalah daripada magnesium jadi Mg positif buang 1 elektron. Alright, that is first IE. Okay. Second IE, Roman 2 kamu adalah daripada apa? Mula dengan apa? Mg plus. Mg plus. Soalan saya, jadi apa? Mg plus. Mg2 plus. Buang berapa elektron? 1. Bukan buang 2 ke? Tak. 1. Buang 1. Mak masak sedap apa? Bau lapar habis dah. Rajin dah jawab soalan. Okay. Bagus. Explain why the second ionization of Mg is positive 1540 kilojoule, which is higher than the first IE. Interesting question. First IE hanya guna delta H dia hanya adalah positif 736 kilojoule per mol. Tenaga yang saya guna hanya 700 lebih. Tapi second IE, tenaga yang saya guna adalah 150, 1000 lebih. So soalan saya, kenapa second IE is much higher than the first IE? Kenapa second IE jauh lebih tinggi berbanding dengan first IE? Rasa-rasa? Atomic size. Atomic size lagi? Dekat dengan nukleus. Alright, lagi? Elektron yang dia terima tu. Elektron yang dia terima? Elektron yang dia buang tu. Elektron tu dah buang dah weh. Hang kalau dah break up dengan boyfriend hang lupa dah boyfriend hang. Dah buang lah, tak cerita dah. Alright. First IE ataupun saya mula dengan neutral tadi ya. Magnesium neutral adalah 12 proton dengan 12 elektron. Okay. So untuk magnesium positif 1, selepas dia jadi magnesium positif 1, proton saya masih sama, 12 positif. Elektron teacher berkurang jadi 11. Okay. Alright. Dan kita pernah belajar semalam, kita compare Mg and Mg positif punya size. Apa yang Aswa cakap tadi betul. Atomic size small. Ataupun atomic size smaller kat Mg positif. Alright. Dan saya ada seorang lagi kawan. Saya ada nukleus masih 12 positif. Saya buang 1 lagi elektron daripada 11. Sekarang saya jadi Mg2 plus. Mg positif jadi Mg2 plus. Saya buang 1 lagi. Saya hanya pegang 10 elektron. Kita compare yang ni pula.
Atomic size yang ni kita kata small. Apa jadi pada atomic size kat sini? Lagi besar atau lagi kecil? Kecil. Alright, even smaller. Atomic size kamu kat sini akan jadi lagi kecil. Alright. Dan bila kita cerita size dia lagi kecil, kita cerita balik benda yang sama. Kenapa size dia boleh kecil? Bilangan elektron berkurang. Yes. Alright, point pertama, number of electron decrease. Okay, ayat penuh tulis sendiri ya. Bila number of electron decrease, apa jadi yang akan menyebabkan dia kecil? Apa yang akan menyebabkan benda tu kecil? Kita cerita pasal apa? Force of Force attraction. of attraction. Okay. Force of attraction. Saya bagi keyword ya, kamu tulis sendiri ya. Bila kamu kata number of electron decrease pada Mg2+ dan size dia lebih kecil, apa yang menyebabkan size tu lebih kecil? Force of attraction. Kalau force of attraction lebih kecil, lebih kuat, dan kita akan cerita pasal size ataupun lebih tepat atomic size. Alright. Lepas size, baru kamu cerita electron easy or hard to remove. Okay. Electron is easier to remove or harder to remove. Dan baru kamu kepada your second ionization energy higher or your first ionization energy higher. Okay. So kamu boleh nampak kat sini, a bit of tips adalah force of attraction kat sini lebih tinggi. Alright, force of attraction kat sini obviously jauh lebih tinggi berbanding dengan kawan tadi. Okay. Alright, hang standard way. Kalau hang adalah bank, hang pegang RM12. Kesian gila way pegang RM12 je. Hang pegang 12 juta. Alright, lepas tu hang dah hilang 1 juta. Alright, dah hilang 1 juta. Hang akan pegang lah yang tinggal 11 juta tu kuat. Lepas tu hang hilang lagi 1 juta. Hang 10 juta tu hang jaga sungguh-sungguh way. Alright, so bila hang jaga sungguh-sungguh tu, daya tarikan tu memang akan kuat gila. Bila daya tarikan tu sangat kuat, elektron yang hang nak buang tu memang susah. Alright, elektron kedua yang hang nak buang tu memang akan tinggi gila. Okay, make sense? So ingat dia bergerak adalah daripada 3 orang. Dia bergerak daripada first IE adalah magnesium jadi Mg+. Magnesium jadi Mg+. Lepas tu daripada Mg+, jadi Mg2+. So bukan cerita 2 orang, cerita 3 orang. Sebab first IE kamu adalah bermula dengan Mg. Okay? Boleh setakat ni? Alright. Explanation macam biasa, tulis. Saya tak nak bagi dah. Saya akan tanda sebab saya akan tengok dalam Google Classroom nanti. Soalan? Ni pun lebih kurang sama, boleh buat. Saya nak kamu explain kat saya. Soalan 7, saya akan minta siapa explain. Soalan 8 pun sama. Saya akan minta kamu pula explain kat saya. Minggu depan. Setengah jam pertama. Dan kita akan masuk chapter 7. Asyik saya je bila nak pandai. Question? No. Tak sabar nak makan dah Mila. Okay, kalau no tak ada apa. I'll see you next week. And dengan rasminya kita dah habis dah sebenarnya topik 6 kamu. Ada soalan sikit-sikit je lah kita nak bincang lagi. Dan kalau kamu dah start buat cam score, kamu akan perasan soalan dia sama je. Alright? Soalan dia sama je. So kalau tak ada apa, I end today and next week we will be going into your topic 7.